Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik SPM 2020. Okey. Jadi kita teruskan dengan bab kita iaitu bab graf gerakan dan kita teruskan perbincangan kita mengenai graf laju dan masa. Okey. Jadi untuk video-video yang sebelum ini, cikgu dah bincangkan macam mana keadaan-keadaan yang kita ada apabila kita ada kecurunan positif, kecurunan sifar dan kecurunan negatif. Tetapi apa yang kita boleh dapatkan maklumat melalui graf laju dan masa? Jadi kecurunannya, kalau apa-apa kecurunan dan kalau kita dapatkan nilai kecurunan dengan menggunakan formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1, kena ingat kalau graf laju dan masa dia akan merujuk kepada nilai pecutan. Okey, nilai pecutan. Dan kena ingat apabila nilainya positif merujukkan pecutannya positif lah. Okey. Tetapi kalau positif pecutan di sini, tetapi kalau nilai dia negatif, dia merujuk kepada negatif dan kita boleh merujukkan dia juga kepada nyah pecutan ataupun deceleration. Alright, adik-adik kena ingat tu maklumat. And then seterusnya, apa yang kita boleh dapat lagi? Iaitu kita boleh dapatkan luas di dalam graf. Kenapa nak cari luas dalam graf? Kenapa cari? Sebab apa? Luas di dalam graf akan merujuk kepada jumlah jarak yang dah dilalui, yang sudah dilalui lah, ataupun jumlah total distance travel. Okey, jumlah jarak yang dilalui. Jadi adik-adik kena tahu jugalah formula untuk luas, okey, dan selalunya dia akan diberikan adalah formula trapezium. Kena ingat di sini, kena tahu formula trapezium. Selalunya akan diberi trapezium, formula untuk triangle, dan of course lah kita akan kena tahu rectangle dan square. Tetapi saya cakap dekat kamu di sini, saya tulis di sini adalah yang selalu ditanya. Okey. Dan seterusnya kita merujuk kepada purata laju. Purata laju sama juga macam yang sebelum ini. Purata laju merujuk kepada jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa. Okey. Jadi di dalam graf laju dan masa ini kita kena tahu jumlah jarak lah. Macam mana nak tahu jumlah jarak? Adalah luas di dalam graf. Jumlah masa selalunya akan diberikan di dalam graf. Kita boleh dapatkan di dalam graf. Okey. Kenapa ni nampak pelik ni? Okey. Alright. So jom kita teruskan kepada pengiraan kecurunan dan macam mana keadaan kecurunannya. Jom kita tengok, teruskan. Jom kita tengok di sini positif gradient, kecurunan yang positif. So saya dah cakap tadi, kalau kecurunan positif dia akan merujuk kepada pecutan yang positif, ataupun kita boleh faham makin laju. Makin lama kelajuan dia makin laju. Okey, sebab itu dikatakan pecutan. Dia pecut lah. So, daripada sini ingat macam mana pengiraan formula gradient, which is M sama dengan Y2 tolak Y1 dibahagi dengan X2 tolak X1. Labelkan sahaja mana-mana pun. Contohlah cikgu label ini X1 Y1, ini X2 Y2. Jadi dia akan jadi 0 tolak 10 bahagi 0 tolak 4. Jadi pengiraannya negatif 10 bahagi negatif 4. Negatif 10 bahagi negatif 4, jawapannya adalah 2.5. Apa unit dia? Unit dia kena berhati-hati di sini. Kalau kita ada pecutan, unitnya mestilah unit pecutan, iaitu kilometer per jarak square. Kenapa per jarak square? Sebab di sini Y2 tolak Y1, unit untuk Y adalah kilometer per jam. Dan bahagi lagi dengan X-axis di sini, unitnya adalah jam. Jadi kilometer per jam bahagi dengan jam akan dapat kilometer per jam square. Ataupun per jam kuasa 2. Alright. Jom kita tengok kepada graf yang kedua di sini. Apabila kita ada kecurunan sifar, ingat kecurunan sifar tak merujuk kepada objek itu tidak bergerak. Objek itu bergerak tetapi tidak pecut dan tidak slow.
dan tidak makin slow. Dia bergerak dengan kelajuan yang sama sahaja, iaitu M sama dengan, saya labelkan ini X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi pengiraannya dia akan jadi 10 tolak 10 bahagi dengan 4 tolak 0. Jadi kan jadi 0 bahagi dengan 4, dia akan jadi 0 km per jam kuasa 2. Ingat, 0 di sini hanyalah merujuk kepada kelajuan yang sama. Alright? Dia tak ada pecutan. Kelajuannya sama sahaja. Okay? And then yang seterusnya, yang terakhir di sini, which is sama juga, labelkan sahaja mana-mana X1 dan Y1. Ini X2, Y2. So, dia akan jadi 10 tolak 0 bahagi dengan 1 tolak 4. So, 10 bahagi dengan negatif 3 akan jadi negatif 3.33 km per jam kuasa 2. Okay. Dan negatif di sini bukanlah merujuk kepada bilangannya ataupun pergerakannya makin negatif ke tidak. Kena anggap negatif di sini hanyalah merujuk kepada braking ataupun decelerate. Decelerate ataupun nyah pecutan. Okay, nyah pecutan di sini cikgu rasa adik-adik dah tahu, maksudnya kereta tu, contohlah kalau kita tengok kepada pergerakan kereta, makin laju kemudian decelerate, makin lama makin perlahan. So dia nak berhenti. Itu yang dikatakan tentang decelerate. Okay, alright. So jom kita tengok yang seterusnya, yang saya kata tadi, maklumat di dalam graf. Jadi contohlah kalau kita ada graf yang sebegini, maklumat yang kita boleh dapat tadi, yang cikgu dah tulis tadi, iaitu kita boleh dapatkan jumlah jarak yang dilalui, iaitu luas di dalam graf. Okay, luas di dalam graf. Luas di dalam graf di sini akan merujuk kepada jumlah jarak yang dilalui. Dan kita tengok di sini bentuknya adalah bentuk trapezium. Okay, adik-adik kena tahu bentuk trapezium dan formula untuk dapatkan luas trapezium. Formula untuk trapezium, okay, sama dengan 1/2 darab dengan A plus B darab dengan height. Apa merujuk kepada A plus B di sini? A adalah merujuk kepada jarak di atas ini. Di atas ini merujuk kepada jarak A. Jadi 2 ke 4 unitnya adalah 2 sahaja. Dan daripada B 0 sampai ke 5 ini adalah merujuk kepada nilai B. So 0 sampai ke 5 adalah 5. Dan ketinggian dia adalah di sini, which is 50. Kita tengok di sebelah kiri. Jadi daripada nilai-nilai di sini hanya masukkan sahaja formula 1/2 darab dengan 2 campur 5 darab dengan 50. Tekan saja kalkulator. Okey, tekan saja kalkulator. Benda ni mudah saja. Adik-adik akan dapat nilai jarak yang dilalui adalah 175 km ke meter. Cuba tengok unit di atas. Ini adalah kilometer. Okey, alright. Ini adalah maklumat yang kita boleh dapat. Dan yang seterusnya, kalau kita nak dapatkan purata laju, ingat balik formula, purata laju adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Dan jumlah jarak yang dilalui adalah 175 km bahagi dengan berapa masa yang dilalui. Daripada 0 sampai 5 bermasa 5 jam. Di sini. Okey, jadi 175 bahagi dengan 5, adik-adik akan dapat 35 km per jam. Ingat, ini adalah laju, purata laju. Jadi unitnya adalah laju juga, kilometer per jam. Jadi ini adalah maklumat-maklumat yang kita boleh dapat melalui graf laju dan masa. Yang penting di sini adalah di sini. Yang penting adalah luas di dalam graf. Sangat-sangat penting sebab dia akan berkait rapat dengan purata laju. Okey? Jadi
Cikgu rasa sampai situ saja video cikgu untuk kali ini. Kalau rasa video ini membantu, sila tekankan like, share dan subscribe. Dan kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah. Dan cikgu ada tinggalkan link grup Telegram di bawah untuk pertanyaan yang lebih lanjut lah. Okey. Jadi itu saja daripada saya, Cikgu Hazim. Terima kasih. Jumpa lagi.